Assalamualaikum dan hai, saya Paan dan Racun. Kali ni geng, kembali lagi kita di dalam segmen yang paling dinanti-nantikan. Boleh kata favourite korang juga segmen ni. Kita ada penderaan PUBG non-stop. So, last time kalau korang ingat lagi, saya ada post pertanyaan dekat YouTube community. Korang nak iPhone SR ke iPhone XS? Hasil memang sangat mengejutkan. Kita dapat lebih kurang 27,000 orang vote nak iPhone XR yang korang nampak sekarang ni. So kan, demi untuk memenuhi permintaan korang, saya dah pun beli iPhone XR macam yang korang nampak sekarang. Dalam video ni apa kita nak buat geng? Kita akan tengok adakah iPhone XR ni masih sedap, masih layak dibeli untuk PUBG pada tahun 2021 ni. Dan kenapa juga para streamer kan, player pro suka sangat guna iPhone XR ni? Kadang-kadang saya pun macam tertanya juga kan. So kalau nak tahu best tak best phone ni, jom kita mulakan penderaan PUBG non-stop sekarang. Sekarang ni kita telah pun berada di dalam lobby PUBG Mobile. So kita nak buat apa geng? Macam biasa, of course kita nak dera phone ni PUBG non-stop. Tapi sebelum kita mulakan sesi penderaan, suka saya nak share dulu dekat korang beberapa setting kewajipan. First kali di bahagian kanan ni, korang akan nampak yang phone ni dah penuh dah bateri dia. Di bahagian kiri ni saya akan pakai data bukan wifi, dan kalau di tengah korang akan nampak yang saya dah pun setkan dia punya brightness yang paling tinggi 100% dan auto brightness kita dah pun offkan dekat sini. Untuk features lain yang saya nak highlight, korang juga boleh menggunakan screen recording terbina di bahagian sisi ni, yang mana korang boleh merakam sound daripada internal ataupun sound daripada mic. So far experience saya pakai screen recording terbina ni memang sangat syok. FPS dia boleh stabil lah, boleh kata agak stabil masa merakam tu, memang just nice. So kalau kita masuk di bahagian setting, kita akan tengok kan setting apa yang phone ni mampu. Tapi sebelum tu geng, macam yang korang tahu, phone ni dikuasakan chipset A12 Bionic, yang mana kalau kita compare dengan chipset A11 Bionic tu, untuk iPhone XR ni dia punya prestasi tu peningkatan lebih kurang 15% lebih faster lah orang cakap. Kalau kita masuk dekat grafik dekat sini, saya agak terkejut juga. Walaupun chipset ni tahun 2018, tapi dia mampu capai max grafik macam korang boleh dapat kat phone-phone yang padu sekarang, phone latest. Contohnya korang boleh dapat HDR Stream, korang juga boleh pakai Ultra HD, korang juga boleh pakai Smooth Extreme. Sebab kalau kita compare dengan chip Qualcomm yang ada pada tahun yang sama 2018, which is Snapdragon 845 kalau tak silap, chipset tu hanya mampu dapatkan Smooth Extreme ataupun HDR Ultra saja geng. Mungkinlah kan A12 Bionic kan 7nm, so mungkinlah dia macam lagi padu daripada yang lain. Tapi tak apa, alang-alang phone ni dah support HDR Stream, kita akan pakai setting ni, kita akan ok dulu. Untuk dia punya audio, korang boleh dapatkan Ultra of course, dan untuk basic kalau kita tekan dekat sini, korang juga boleh pakai gyroscope dekat sini. Yang mana ramai kata, saya perasan orang cakap untuk iPhone XR ni gyro dia tu sangat padu, dia punya SSM pun padu kan. Kita akan cuba tengok sendiri macam mana kejap lagi. So kalau semua dah ready, kita akan cuba tengok map apa yang kita nak pakai sekarang ni. Mungkin kita akan main map Wrangle dulu, kita akan cuba cari tempat banyak player. Ok, kita follow member, alright. So kalau semua dah ready, kita cabut dulu port USB-C di bahagian bawah ni, port USB Lightning silap. So kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Alright gang, so kita dah pun masuk dekat Spawn Island. Dia masuk sekitar 55 second, which is agak laju. So far dekat sini rasanya masih stabil lagi FPS dia. Kalau apa yang saya suka pasal phone ni, first kali kalau bercakap dari segi screen, of course screen dia tu lebih bezel-less lah. Dia macam tak nampak macam old school macam yang ada dekat iPhone 8 yang pernah kita test before ni. Cuma korang boleh nampak di bahagian sisi ni dia punya notch tu agak tebal. Kejap lagi kita tengok adakah mengganggu. Certain orang ok je notch ni, certain orang tak suka, depends pada preference masing-masing. Cuma macam yang korang tahu kan, phone ni dia pakai LCD screen saja. Tapi geng, yang menariknya Liquid Retina daripada Apple ni sendiri, dia punya LCD tu tak terasa macam murah tau. Memang nampak premium. Dia punya color kan, dia punya warna, color accuracy, dia punya ketajaman memang sangat-sangat nice lah orang cakap kan. So tak apa, kita akan tengok kejap lagi. Untuk speaker pun best juga dekat sini geng. Phone ni support dual speaker, yang mana kalau korang ni main game dalam tempat tertutup, contohnya dalam bilik, korang memang boleh dengar clear lah setiap enemy satu persatu. Tapi kalau korang main game ni dalam keadaan macam terbuka kat luar kat mamak ke kan, bagi saya kan, dia punya kelantangan bunyi dan clarity tu tak sekuat, tak sebest yang ada dekat iPhone XS. Tapi tak apa, kita akan teruskan gaming kita sekarang ni. So kejap lagi saya akan share kat korang segala isu yang bakal berlaku dekat phone ni. Let's go. Macam yang korang nampak sekarang ni, kita pasang gyro always on. Korang boleh nampak so far memang sangat accurate. Dan kita akan landing di Pochinki. Rasanya macam ada player juga dekat sini. So kita akan cuba landing, tengok macam mana. Nice tak nice, smooth tak smooth.
So far bila landing tu boleh kata sangat smooth, tak mengalami sebarang stuttering ataupun lagging, cun-cun je. HDR color dia pun memang sangat-sangat nice quality dia geng. Sekarang kita cari weapon dulu, terasa macam ada enemy pula kan, mengganggu kita, menghantui. So kita layan dulu geng. So far geng, untuk 10 minit awal ni kan, saya dah cuba clutch enemy, turun tempat hot drop, memang tak mengalami sebarang isu, smooth je geng. FPS pun sangat-sangat stabil seketika ini. Button-button pun responsif habis dekat sini, gyro pun sedap, dan lagi phone ni ringan. Bila korang nak buat macam ini tu kan, terasa laju lah sebab dia ringan. Untuk isu lain, kalau dari segi notch yang tebal di bahagian sisi kiri tu tak mengganggu saya langsung, even dia besar. Cuma pandangan korang macam akan terhad sikit lah kan, tapi depend jugalah pada orang macam mana. Dan satu hal lagi yang saya kena inform kat korang, even saya dah offkan auto brightness macam korang nampak, dia punya turun tone ke night shift apa semua pun saya dah offkan, tapi saya perasan dia punya brightness ni tiba-tiba dim tau. Saya tak tahu nak onkan, nak macam buang benda tu macam mana. Jadi bila kita pakai HDR ni, korang akan nampak tempat yang gelap tu terasa macam lagi gelap lah dalam rakaman ni. So minta maaf lah kalau korang terasa gelap kan, sebab tiba-tiba dia macam auto dim tau, padahal kita dah offkan segala brightness auto apa semua tu. Untuk isu lain tak ada lagi setakat ni, so kita akan cuba layan dulu. Apa-apa nanti kita akan jumpa sejam lagi yang saya akan inform kat korang sebarang perkara yang berlaku dekat phone ni. Nampaknya kita telah pun tewas di medan pertempuran geng. So dekat sini timer pun telah menunjukkan 1 jam 1 minit kita dah PUBG non-stop. Dekat sini kita cuba tengok bateri sekarang tinggal 64%. Untuk bacaan suhu di bahagian atas dekat notch ni, suhu sekitar 38, 40, 41 darjah Celsius paling tinggi kat sini macam korang nampak. Kalau di bahagian belakang, di bahagian atas dekat kamera ni, suhu sekitar 41 juga paling tinggi. Kita cuba check, yes 41 je paling tinggi so far setakat ni. In term of prestasi dekat sini guys, sepanjang 1 jam guna grafik HDR Extreme ni, memang segalanya terasa sangat-sangat smooth. FPS boleh kata sangat stabil. Cuma kadang-kadang saya pun tak pasti kenapa kalau tengah naik kereta ataupun tengah jalan macam biasa tu memang terasa macam ada minor lag sikit lah. Tapi dia tak terjadi bila korang tengah macam clutch enemy, close range combat kan, korang turun tempat hot drop banyak player, memang tak ada terasa langsung stuttering ataupun lagging. Start yang teruk pun saya belum mengalami setakat 1 jam dalam keadaan kita pasang aircon main game ni lah. So sekarang ni geng, untuk next 1 jam nanti kita akan offkan aircon dulu dekat sini. Dan kita akan cuba tengok pula macam mana pergi suhu, dia punya prestasi, FPS macam tu, apa semua tu. So kita akan start game dan kita akan mula sekarang ni. Setakat ni kita dah pun PUBG sekitar 2 jam 5 minit PUBG non-stop dengan grafik HDR Extreme. Untuk bateri sekarang ni dah pun tinggal 26%. Untuk bacaan suhu di bahagian atas dekat notch ni, suhu sekitar 43, 42 paling tinggi, 43 lah paling tinggi. So dekat sini sekitar 40, 39, 41 macam tu. Kalau di bahagian belakang dekat kamera, kita akan cuba cek suhu sekitar 43 paling tinggi dibandingkan sekitar 41. Di bahagian bawah ni sekitar 40 ke 39 darjah Celsius. Untuk prestasi, macam yang korang nampak sekarang ni, kalau phone korang terlampau panas kan, maintain panas je, memang dia tak adalah terasa macam drop teruk ataupun dia punya FPS tu drop teruk stuck, tak ada. Tapi saya perasan kalau sekarang ni saya tengah PUBG bukan setting 60 FPS tapi mungkin bawah 50 macam tu lah, korang boleh tengok sendiri.
Dia tak ada lag yang teruk, stuck teruk tak ada, tapi saya tak terasa performance dia tu terlampau smooth lah, macam tu lah lebih kurang. Untuk problem lain saya tak jumpa lagi setakat ni, ni je lah isu dia tu. So kita akan cuba pasang aircon balik dan tengok okey tak, dia boleh maintain balik tak, dia boleh stabil balik tak demi suhu. Sekarang ni kalau korang tengok bateri dah pun tinggal 10%, which is dah sangat low dah sekarang. Tapi kalau korang main dalam keadaan suhu korang pasang aircon, suhu macam sejuk macam tu, memang tak ada isu geng. Korang main bateri 10% pun relax je, korang nak close combat apa semua tu kan, turun tempat hard drop pun memang FPS dia boleh kata agak stabil lah dekat sini. So kita akan tengok lagi berbaki 10% berapa lama phone ni dapat survive. Nampak ni geng, sekarang ni kan bateri dah pun tinggal 1% sahaja, tapi macam korang nampak performance masih sangat-sangat smooth lagi geng. Tak mengalami sebarang stuttering ataupun start yang teruk langsung dekat sini. Memang just nice. So kita akan standby lah lagi 1% bateri ni kan. Finally geng, kita punya iPhone XR dah pun tamat riwayat mencatatkan rekod 2 jam 55 minit. Hasil dia macam yang dikatakan, iPhone XR ni memang masih power even usia dia dah tua, dah hampir sekitar 4 tahun juga rasanya, tapi prestasi dia memang sangat-sangat luar biasa. So far, sepanjang saya guna phone ni untuk PUBG guna grafik HDR Extreme dan juga Smooth Extreme, setakat ni saya belum jumpa lagi start yang teruk lah. Tapi personally, saya prefer guna grafik Smooth Extreme untuk dapatkan FPS yang lebih stabil. Cuma, saya perasan lah beberapa minggu saya guna phone ni untuk PUBG sambil saya onkan screen recording. Once suhu dia meningkat, phone ni akan mengalami start yang teruk secara random. Tapi kalau korang tak onkan screen recording, even suhu phone meningkat, tak ada lagi start-start ni. Untuk isu lain, overall memang sangat awesome. Dan nak sedap lagi, of course korang kena gaming dalam suhu yang sejuk. So okay, macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.